Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So minggu ni lah minggu crash dan minggu lepas pun minggu crash ataupun kata minggu kejatuhan dalam kripto. So harga semua merit, semua dalam keadaan merah. Kita tengok kalau di coin market cap pun semua keadaan merah. So adakah anda panic sell? Tu juga macam Zul review di video malam semalam, tak perlu panik, tapi anda gunakan ini sebagai satu opportunity untuk anda buy lagi atau collect more coin. So guys, malam ni let's go kita review di coin market cap dulu untuk tengok ke mana ke arah apakah aku kata performance untuk tempoh 24 hours malam. Kemudian hari ni di chart Zul akan tunjukkan apa yang Zul tengok di chart certain coin. Kemudian Zul akan tengok ke manakah position ataupun apakah point, kat mana point buy tu. Sebab apa semalam je kap gunakan opportunity untuk kita buy more coin. Bila price jatuh, so tu akan tunjukkan di chart di manakah tu punya position buy. So kalau nak follow silakan, tapi cakap tu bukan final advisor. Tu kalau anda follow ialah on your own risk. So itu yang apa yang tu buat, tu tengokkan di chart kat manakah tempat untuk collect more coin untuk apa? Tambah bekalan tu untuk next bulan. So guys, sebelum kita pergi lebih jauh, kita review dulu market secara keseluruhan di coin market cap, apa yang dah berlaku untuk semalam. So total market berada di 2.05 bila semalam kalau ikutkan 2.09 naik 21, dan untuk pagi ni kita drop pada 2.05 trillion. So total market mostly berlaku penurunan. Tu penurunan sepanjang mana? Kalau ikut dalam percentage kita drop 1.82%. So biasa kalau tengok total market drop ini, kita akan nampak itulah tanda pertama harga kripto adalah kata melakukan penurunan ataupun kejatuhan. So untuk volume mana tinggi daripada 117 ke 142. So volume yang tinggi ini bermakna kita ada nampak candle yang besar lah, ataupun candle yang panjang, kata pergerakan yang drastik untuk semalam. So untuk volume kita nampak 34.46% increase untuk semalam. Kemudian tengok juga untuk di BTC dominant, BTC dominant masih lagi on tepat 142. So berlaku sikit peningkatan ikutkan sebelum ni kita tengok dalam 40, dan Ethereum 19. So Ethereum pun drop 18.8. So kita tengoklah untuk semalam mostly expected semua melakukan kejatuhan, tak ada lagi yang melakukan kenaikan. Nanti kita tengok harga price di bawah. Kita review harga price untuk pagi ni, kita tengok ke mana, adakah ada yang naik, adakah yang turun. Tu mostly tengok memang semua melakukan penurunan. Sebab apa? Total market yang jatuh. So Bitcoin BTC berada di 45k. So kembali balik bawah kita punya support di 46. So expected another strong support lah kata di 42. So untuk Bitcoin untuk tempoh 24 hours malam kita drop minyak 1.38%. Untuk weekly 14%, untuk monthly 4%. Kemudian Ethereum berada di 3.2. So kata di kawasan 3.3 punya support. So expected kali ni sedikit bawah. So untuk Ethereum drop semalam 2.71% untuk Ethereum. Untuk Cardano, so, hari smart contract semalam, hari Ahad malam kita smart contract price berada di 2.6. So untuk hari ni dapat 2.42. So 6.7. So untuk Ethereum secara fundamental memang good, tak ada masalah. Ini adalah disebabkan push price daripada Bitcoin drop lah. So disebabkan bila Bitcoin drop, kita akan expect semua coin juga akan dikatakan di pull sekali untuk jatuh ke bawah. So untuk Binance BNB price below 400, almost 4%, 3.91. Kemudian SRP masih lagi bertahan di $1, 4% jatuh. Untuk Solana daripada 200 lebih, and semalam pun tengok dalam harga paling bawah dalam 150, saya cakap 150. So sikit lagi recovery untuk weekly, tapi untuk 24 hours kita drop almost 3%, malam dalam 2.9. Sekarang dah jadi 3% untuk kejatuhan. So lain Polkadot malam melakukan peningkatan yang banyak. Malam Polkadot dah cover weekly, dan tapi untuk tempoh yang semalam kita hanya 2.8% untuk decrease sedikit performance dalam Polkadot. So bukan aku kata event ni coin ni semua tak ada masalah punya, fundamental okey. Cuma apa yang dekat Bitcoin jatuh, bila Bitcoin jatuh dia akan drag sekali semua coin. So lain-lain coin semua, mana yang jatuh lagi? Terra daripada 41 juga 41 drop balik 36, daripada 6% untuk dropping. Tapi apa tengok untuk weekly yang penting tengok weekly still lagi recovery. So untuk yang minggu ni untuk coin kita tengok yang mana weekly recover still good.
dia kata kalau yang weekly jatuh macam Ethereum, Bitcoin, Cardano, so itu kalau antara coin untuk SRP 23%. Untuk yang tengoklah yang weekly, siapa yang weekly hijau adalah good yang kata good recovery lah, walaupun daily hari ni dari untuk semalam melakukan dropping. So itu antara review di total market cap. So mostly semua coin dalam melakukan dipping ataupun melakukan bawah. So good opportunity untuk kita gunakan sebagai ini untuk potensi untuk kita buy untuk long term ataupun grab more untuk long term. Kita penuhkan kita punya bag sebelum buran berlaku, ataupun bukan buran, sebelum buran meneruskan kenaikan price ke atas. Sebab apa? Sekiranya buran naik, kita memang price tu naik laju, seperti mana tengok di Bitcoin melakukan kenaikan daripada 29 ke 50. So guys, lalu kita pergi ke trading view, kita tengok apakah apa yang tu nampak di total market. So di total market, apa yang cakap tu sedanglah tunggu pembentukan cup, bentukan holder. So kita ada cup, tinggal holder je, pemegang dia belum siap lagi. So apa cakap dia expected untuk pattern bullish. So pattern bullish ni apakah yang berlaku tu pattern yang ini, atau apa tu lagi menunggu kata pattern yang atas yang lebih valid, swing high to swing low. So kita ada garisan ni. Dah ada garisan ni, probably kita tengok maybe kita akan ada another push ke atas ataupun drop ke bawah untuk latest track ni, atau kalau pun 1.8 sekiranya total market gagal bertahan di support. Ini support yang kuat sebenarnya, ada base tu good support sebenarnya. Expected dia turun bawah lagi. So kalau ini yang berlaku, kita expected price akan boleh buat kenaikan ke atas, ataupun kalau ikutkan yang ni kita boleh kata sementara untuk ni, walaupun ni tak berapa valid lagi, kita boleh pakai dulu yang ini. Beli yang ini, kemudian kalau ikutkan ni tu nampak mostly untuk, kalau ikutkan pattern sekali, pattern typical triangle, point to continuity pattern tu mostly maybe kita akan ada drop deep sikit sedikit lagi deep untuk bulan 9 ni. Macam cakap, bulan 9 adalah selalunya bulan paling bearish dalam crypto punya kalender. So dekat bulan 9 ni dropping semua, so kita akan tukar ni. Sekiranya ini yang berlaku, sekiranya kita expected sekiranya break bawah, kita expected untuk price to point of breaking mana-mana, kita expected price to kembali balik kawasan trail line. So cakap trail line ni adalah good untuk kita monitor. Sebab apa? Walaupun jatuh tak masalah, sebab apa tu nampak ni semua kepada pembentukan pattern bullish yang lebih besar, iaitu kalau kita tarik ini, mostly kita ambil ini, probably kita akan dapat, kita nampak itulah sebagai falling wedge. Bila falling wedge macam cakap, kita ada tukar cup dan handle break ini. Kata break saja sini, kita expected price itu point of breaking. Kita akan nampak price itu akan dapat 3.3 dekat mana zone punya target. Whatever price break resistance, price must be ialah 1.6. Cuma pergerakan 1.6 itu bukanlah pergerakan yang straight. Sometimes price tu up and down dulu, tapi give a time price tu kan 1.6. Tu juga bila total market dia berada di 3.3, kita kan tak nampaklah harga coin untuk kita tengok. Walaupun Bitcoin, Ethereum, altcoin semua di bawah ni, kan kita tengok harga yang murah sekarang ni, kita kan tak expected, kita dah tak nampaklah harga coin yang semurah itu untuk next sebulan ataupun sekiranya total market terus melakukan peningkatan. Tu itu yang nampakkan total market tu, walaupun di short term kita nampak masih lagi di kata price jatuh, tapi expected ini gunakan ini adalah sebagai opportunity untuk anda buy lagi more, collect more, timpan adalah holder anda back untuk prepare anda punya portfolio untuk buran. So itu yang tu tengok di total market. So tengok di Bitcoin dominant. So Bitcoin dominant kembali balik untuk naik ke at least test lagi quarter bull trend line. Tu cakap sebelum ni kita ada test ini, walaupun BTC dominant naik, tapi total market drop, kita expected harga semua jatuh. Sama juga ini, total market drop, kemudian kita tengok BTC dominant meningkat. Ini berbantu kita berlaku dip. Sama juga expected sekiranya Bitcoin sampai di sini, kemudian price jatuh balik bawah, the expected total market akan kembali meningkat. Altcoin akan melakukan lagi another push untuk kenaikan ke atas. And sekiranya Bitcoin berjaya break ni, kita akan expected bahawa sama ada sekiranya Bitcoin dominant break ini, kita perlu tengok di total market, adakah total market betul menunjukkan peningkatan ataupun dropping. Kalau dropping, kita akan tengok another dip yang lebih ke bawah untuk semua coin, Bitcoin dan altcoin lain. Tapi sekiranya Bitcoin break trendline ini, expected untuk di total market pula melakukan peningkatan. Kita expected untuk Bitcoin, maknanya Bitcoin akan melakukan peningkatan nanti. Macam mana tengok Bitcoin ni?
buat penaikan daripada 29 ke 50, and then altcoin lain semua tak buat apa pun. So and then Bitcoin rehat di atas 50, altcoin melakukan kenaikan. Now kita cycle tu akan kembali, Bitcoin naik, Ethereum naik, altcoin naik, and then bila sekarang ni kita tengok altcoin naik. So bila sampai di altcoin dah hyper, kita expected total market akan di drive balik oleh Bitcoin. Tu ini yang berlaku tu, expected sekiranya breakout ini total market meningkat, kita tengok harga Bitcoin akan melakukan peningkatan drastik. Macam Bitcoin perlu break kita punya major resistance. Untuk Zul tengok, untuk termite mute pula. So apa yang Zul tengok adalah expected untuk Bitcoin pembentukan cup yang kecil ataupun pembentukan cup yang lebih besar untuk Bitcoin. So cakap long term memang kita akan melakukan penekan, cuma short term kita sikit kata dipping. So gunakan dipping ini untuk kita buy more Bitcoin, untuk collect more Bitcoin untuk dalam banyak portfolio. So di dalam untuk RSI, RSI untuk 4 hours masih berada di bawah. Cakap bila RSI berada di bawah 50 ke 30 price tu, RSI bermain kawasan ni, meaning kita dalam kawasan kata sedikit bearish untuk price tu dropping bawah. And bila kita tengok stock RSI pun berada di atas, so ini adalah momentum. So in short term kita akan nampak ada sedikit kenaikan untuk di BTC, tapi price tu maybe dalam kawasan ni je. Kita ada good support di kawasan pun 2 expected. Bila price break saja 50, kita expected menuju ke 70, kita expected ada kenaikan price yang drastik. Sebenarnya untuk expected apa yang berlaku ni sama seperti yang berlaku di kawasan ni. Kita akan buat sideways antara 342 dan 30, sama juga ni untuk expected price tu akan buat sideways antara 42 dan 46. Kemudian sekiranya yang ini kita tengok, sekiranya price tu berjaya breakout 46, kita akan expect price akan naik dengan drastik. Sekiranya price tu break 42, kita akan naik target di 38. So di Bitcoin di manakah tu punya position buy untuk dip yang ini? So sebab first kali tu tengok di mana good support. So first support ialah first kita ada 36 dah break tu, dah tak tempat. So now kat manakah go position, dan zone sendiri akan buy di Bitcoin sekiranya price tu jatuh kawasan ni. Yang pertama, price drop di kawasan 42. So inilah dalam 42.3, sudah letak pun buy limit, good support. Sekiranya buy tu akan grab sikit dalam $100-200 untuk Bitcoin tu, tambah lalu punya portfolio. Kemudian another kawasan adalah kawasan 3 ini, trendline yang ni another 37. Dan sekiranya price jatuh lagi, kalau jatuh bawah ni untuk beran tu, manakah first target tu untuk yang paling bawah adalah 28. Kemudian next lagi sekiranya ada lagi tu akan buy di kawasan 24. Sebab apa 24 adalah kata last support untuk ni. So whatever bila price jatuh dalam kawasan ni, whatever price dalam kawasan ni, tu akan buy more, tu akan buy week ataupun buy month. Mungkin minggu ni tu akan tambah $50, minggu depan tu tambah 50. Bukan try buy weekly. Sebab apa, price kalau ni lah price accumulation, good support untuk long term. Macam cakap, anda dah siapa yang follow tu samanya, bila price di kawasan support, itulah kawasan price yang paling anda nak buy ataupun ada nak dapatkan maybe ada dalam
nak all in di kawasan ni lah good position. Kalau nak all in pun inilah good position untuk anda all in. Tapi apa pun jangan all in. Kalau anda fikir untuk long term tak adalah anda all in untuk dapatkan target. Tapi untuk Bitcoin expected anda, kalau price jatuh kawasan ni, kita expected price tu akan lama sikit dalam kasi. Seperti yang berlaku ni 2 bulan 3 bulan berlaku ni. So apa yang dia boleh buat, buy order, buy by week. Tu minggu ni beli sikit, minggu depan beli sikit. Tapi kalau anda jenis tak nak kata buat banyak kerja, terus buy kat sini and then given time price tu akan naik balik ke atas. So inilah price zone yang tu tunggu di Bitcoin sekiranya dropping. Cakap bila price naik tu akan layan profit, bila price jatuh tu akan layan asset. Apa tu layan asset? Tu akan beli, buy more asset untuk kumpul more asset untuk buat bekalan untuk kenaikan ke atas. Itu yang tu dapat di Bitcoin. Tu kita tengok di Ethereum juga. Ethereum juga melakukan 3.2 malam. Tu Ethereum macam cakap first buy zone dah pun trigger, tapi tu tak buy di Ethereum. Sebab tu cuba untuk ada tapaikan target ada coin yang di mati dan phantom malam-malam untuk review tu dah terangkan. So untuk Ethereum, kalau Zul first trigger Azul lah di kawasan ini. Sudah di kawasan 1. Sebab apa? Kita ada trendline, kemudian kita ada good support di kawasan 3K ataupun 3K. So expected jatuh ni sebab apa? Kita ada good trendline ni. Trendline ni kita tengok trendline yang baru first test tak tahu lagi, mungkin ada lagi dipping bawah. Sebab apa? Kita belum lagi, kalau ikutkan yang ni adalah 0.3 ataupun 0.5, kita boleh ambil Fibonacci. So price itu berada di 0.3. So boleh kita bagai guna Fibonacci. Kalau paling cantik lah 0.5, ataupun lagi kita boleh 0.6 untuk create another quarter trendline yang cantik. So trendline ni boleh pakai sebab apa? Dia dropping di 0.3, good position untuk kita monitor. Tapi sekiranya price tu drop lagi, kita akan sepatut di 0.5 punya trendline. Kemudian sekiranya drop lagi bawah, kita akan sepatut trendline di kawasan 0.6. So first kali kita monitor trendline ni. So untuk first buy, kalau di Ethereum, kat manakah dia punya kawasan buy? Itu 3.1, kemudian net adalah di kawasan 2.7. Right, net dia akan buy another di sekiranya drop lagi, dia akan buy di kawasan ni. Mana-mana trendline ni, trendline dropping bawah ni dia akan buy yang ini. Kemudian net adalah di kawasan quarter must buy lah, kawasan mesti buy 1.7. Juga kawasan 1.7 adalah last support untuk Ethereum. So sekiranya ini berlaku, good position untuk ada buy untuk long term. So sebab apa tu target lebih bawah? Saya cakap bila price jatuh, kita tak salah, price jatuh jangan panik. Price jatuh tu gunakan sebagai opportunity untuk kita buy more, collect more coin. Give a time, price itu akan naik balik untuk lebih ke atas. Itu yang nampakkan di Ethereum. So don't panic, kata jangan jual panik. Sebab apa? Kenapa tu tak jual kat atas? Sebab apa? Kita tahu price tu mungkin kat sini dia bound ke atas, terus melakukan ke atas. Sebab apa? Kita ada bullish lagi dalam bullish entry, sehingga hanya minor bearish saja. Orang tu sedikit retracement sebelum melakukan kenaikan ke atas. So untuk lain-lain chart, kita akan pergi ke Cardano. So Cardano ke mana Zul punya point buy. So yang sebelum ni Zul ada cakap first buy Zul lah di trigger lah kawasan ni. Bukan tu. So ini adalah kita ada price target. So at least apa ni. So whatever price sentuh dalam trendline, kalau ikutkan yang ni, whatever price sentuh dalam trendline ni, mana-mana trendline ni expected lah, itulah good position untuk anda. Sekiranya anda nak tambah lagi dalam Cardano, so jika dengan all in semua, kita tambah sedikit. Kemudian sekiranya ada lagi drop ke bawah, kita akan drop ke mana lagi. Expected kalau drop lagi, expected akan tunggu di ni support ni, support bawah ni, atau sama ada lebih tunggu expected kat sini buy. Kemudian ini tinggal je. Kemudian kat mana lagi ke position yang tu tunggukan. Sini drop lah, good support, dan ada good support, kita akan tunggu di kuartal 0.5. Yang ni whatever price dalam kawasan ni lah. So anda boleh buat anda penjemputan whatever price dalam kawasan ini untuk anda buy. Tapi untuk kat sini tu expected more yang first kali yang ini. Anda boleh tengok buy di kawasan ini. Kemudian ada, sebab apa? Inilah kawasan support yang kita boleh monitor. And then last support untuk Cardano adalah di kawasan ini. Ataupun mau kita akan tunggu di kawasan ni sikit lebih $1. So kalau dapat $1, good opportunity untuk anda buy untuk long term. Macam cakap, untuk punya tempat buy pun average unit lah di kawasan 1.1. So expected kalau jatuh bawah ni, anda akan buy sama macam Zul buy di kawasan kata buy Zul buy bangsa bulan 3 itu. Bulan 3 dan bulan 4 Zul buy kat sini, and sekarang dah berlaku profit. So sekiranya price tu jatuh balik kawasan ni, adalah good opportunity untuk dah buy re-entry dalam market, untuk dapatkan sama entry macam Zul, even Zul masuk lebih awal untuk dan Zul tak ambil lagi profit ni. Di kerana Zul akan layan untuk
long term punya investment. So untuk Cardano apa yang tu tengok lah lu ada monitor ni rising wave, so seperti jatuh bawah, the price dah pun jatuh bawah, kita seperti maybe kita dah berada di 2.46 tu, net support sepatutnya di kawasan 2.15. Probably ada sedikit lagi dipping kat bawah untuk sampai di kawasan ni ataupun tawan trend line ni sebelum price melakukan kenaikan ke atas. So itu yang tu nampakkan di chart tu. Tu punya matik semalam tu dah terangkan matik, kemudian Phantom pun dah terangkan semalam, kemudian Harmony One, siapa nak kata Harmony One dah melakukan breakout major resistance. So expected hopefully Harmony One berjaya buat base kawasan ni. Kemudian kita tengok Bitcoin melakukan kenaikan dan akan efek juga untuk altcoin lain, expected untuk Ethereum, untuk Harmony One akan melakukan kenaikan. Itulah Harmony One tu belum dapat target tu 5k, tapi apapun dengan bekalan tu ada tu 2000k untuk coin Harmony One. Hopefully untuk long term clearing price tu pergi more dan ke atas, expected paling tinggi boleh pergi dalam 7%. So expected profit dengan banyak lah, kata dalam 2000 kata even sekarang pun Harmony One tu punya profit adalah dalam semalam ni almost dalam $200 USD untuk Harmony One. Tu untuk VeChain macam dekat dalam good potential untuk buy ni, sebab apa lah last support, good support jatuh. So ever price jatuh kawasan ni antara price 0.1 0.06 sen, sehingga VeChain jatuh bawah 10 sen, kata jadi 9 sen, 8 sen, 7 sen, tu akan grab more untuk buy more VeChain untuk penuhkan tu punya target untuk VeChain at least minimum 5,000 coin, kemudian untuk tu punya target 10,000 coin untuk VeChain. So semalam apa yang dah berlaku semalam? Tengok semalam Litecoin melakukan peningkatan yang drastik malam Litecoin. So sebab apa berlaku? Dua terbaca sikit. So Litecoin malam naik, tengok satu candle naik daripada 190 naik ke 230, kemudian price jatuh balik dengan drastik. Kita tengok one hour akan nampak dia punya chart tu. So apakah sebabnya berlaku ini? So ada tu baca di news tadi tu, tengok apa tu expected untuk Litecoin collaboration dengan Walmart, tapi sebenarnya itu hanya fake news. Disebabkan fake news price naik, kemudian ada yang kita dah realize tu fake news, kemudian price tu jatuh bawah. Tapi apa pun, adakah fake news atau tidak, Walmart belum lagi confirm kan. Tu hari ni kita tengok macam ni lah. Apa pun berlaku semalam, inilah dipping yang berlaku, dan expected dipping ni berlaku kita nampak bukan di Litecoin saja. Kalau di chart lain pun, contoh kalau kita tengok di Bitcoin juga melakukan pergerakan yang sama. So adakah itu sebab Walmart saja? Tengok di Ethereum pun sikit, tapi yang lebih ketara ada di Litecoin. Sebab apa? News malam adalah di fake news adalah di dalam Litecoin. So itu kan, itu aja untuk malam ni, untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Dan sebelum tu akhiri tu punya review, tu nak berterima kasih kepada new membership untuk semalam, iaitu Papasito. So nama Papasito nama dia. And then kata new membership untuk semalam. So thank you for joining my dia punya membership. So jumpa anda untuk hari Sabtu nanti. Hari Sabtu dan Ahad Zul akan buat live. So apa saja pertanyaan daripada membership, Zul akan menjawab, ataupun barang request daripada membership Zul akan layan di waktu live nanti. Dan anda boleh request apa saja chat ni yang anda nak, dan Zul nak tu receive. So itu untuk membership tu guys. Itu aja untuk hari ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So follow tu punya Facebook, link ada di description bawah. So guys, jumpa lagi malam nanti review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.